warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami memilih tema D dan tajuk kajian kami ialah keupayaan dan kemahiran Imam Al-Ghazali dalam memberi hujah. Kita pergi kepada abstrak. Hujah merupakan memberi pendapat beserta alasan sebagai menyokong atau menentang sesuatu pendirian bagi pandangan masing-masing. Kajian ini membincangkan tokoh yang mempunyai keupayaan dan kemahiran dalam berhujah iaitu Imam Al-Ghazali. Objektif bagi kajian ini ialah menjelaskan latar belakang kehidupan Imam Al-Ghazali, mengenal pasti karya-karya Imam Al-Ghazali, menghuraikan pendirian Imam Al-Ghazali dalam berhujah berdasarkan hasil penulisannya dalam kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad dan menyatakan sumbangan-sumbangan Imam Al-Ghazali. Okey, kita pergi kepada pendahuluan. Al-Imam Hujjatul Al-Islam Al-Ghazali merupakan tokoh Islam yang amat terkenal dan disegani oleh seluruh umat Islam dan ahli falsafah barat. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh Islam yang bijaksana dalam berhujah dan mahir dalam pelbagai bidang, terutamanya pada bidang fiqh, syafi'i dan tasawuf. Kitab Mihal Al-Nazar, Kitab Miyal Al-Ilm dan Kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad merupakan kitab Imam Al-Ghazali yang menjelaskan kaedah berhujah yang sesuai digunakan untuk menghadapi masyarakat yang sedang mencari jawapan dalam kalangan orang bijak dan terpelajar. Imam Al-Ghazali juga menawarkan 8 syarat berhujah agar dapat menghasilkan faedah dan terdapat juga 10 impak negatif dalam memberi hujah. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali berupaya menyelami dan menguasai pelbagai ilmu yang ada pada zamannya. Kehebatan dan keupayaan seumpama ini yang melayakkan beliau diberi gelaran sebagai Hujjat Al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah Mazlin binti Ramli. Nombor matrik saya I19103790. Okey, saya kajian ini telah menggaris beberapa objektif khusus untuk meneruskan kajian ini. Yang pertama, menjelaskan latar belakang kehidupan Imam Al-Ghazali. Yang kedua, mengenal pasti karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, menghuraikan pendirian Imam Al-Ghazali dalam berhujah berdasarkan hasil penulisannya dalam kitab Al-I'tiqad fi Al-Iqtisad. Yang keempat, menyatakan sumbangan-sumbangan Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nuridah binti Alimuddin. Nombor kad matrik I19103703. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian biografi Imam Al-Ghazali. Okey, nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada 1058 Masihi bersama 450 Hijrah di sebuah perkampungan yang bernama Ghazala di pinggir kota Tus. Okey, dalam daerah wilayah Khorasan. Okey, beliau mempunyai 3 gelaran iaitu Hujjat Al-Islam ataupun The Proof of Islam dan Zain ad-Din yang bermaksud The Ornament of Religion dan yang ketiga The Greatest of Muslim. Okey, The Greatest of Muslim ni dia lebih dikenali dalam kalangan sarjana. Kerana dalam kalangan sarjana ni Imam Al-Ghazali ni dia seorang yang terhormat. Okey, sebenarnya Imam Al-Ghazali masih banyak lagi nama gelaran, cuma ini yang dapat saya perkongsikan lah. Okey, Imam Al-Ghazali ni mempunyai kepakaran daripada segi fiqh, ilmu kalam atau ilmu falsafah seperti mantik, jidal, hikmah dan lain-lain. Okey, boleh katakan Imam Al-Ghazali memang seorang yang cerdik pandai lah daripada segi tasawur ke daripada segi fiqh ke dia memang pandai. Okey, antara karya Imam Al-Ghazali ni terdapat Ihya Ulumuddin, seterusnya Al-Muzik min Al-Dal,
Seterusnya Mizanul Aman dan Tahaful Al-Falasifat. Okey, Imam Al-Ghazali ni pernah belajar di sebuah madrasah di Kota Tus, iaitu bernama Al-Madrasah An-Nizamiyah, yang diasas oleh Nizam Al-Mulk. Seterusnya beliau juga pernah menyambung pelajarannya dalam bidang fiqh di bawah bimbingan Al-Imam Abi An-Nas Al-Ismaili di Jurjan, dan pernah berhijrah belajar di Naisabur bersama dengan Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, okey, ataupun gelarannya Al-Imam Al-Haramain. Okey, Al-Imam Al-Haramain ini beliau digelar sedemikian kerana dia pernah mengajar di dua tanah haram, iaitu Mekah dan juga Madinah. Baiklah, Imam Al-Ghazali ni pernah bekerja sebagai seorang profesor di sebuah universiti iaitu Nazamiyah, di mana tempat beliau belajar. Dan beliau menjadi profesor juga adalah atas lantikan Nizam Al-Mulk, iaitu pengasas universiti tersebut dan juga yang merupakan seorang Perdana Menteri. Okey, Nizam Al-Mulk ni dia suka pada perkara yang intelektual. Oleh kerana Imam Al-Ghazali ni seorang yang jadi pandai dan orang yang intelektual, maka dia telah melantik Imam Al-Ghazali sebagai profesor di universiti itu. Okey, pada awal kuliahnya, kuliah pertama dia, Imam Al-Ghazali telah mendapat sambutan seramai 400 orang pelajar, termasuk dengan pembesar-pembesar di kota tersebut. Okey, selepas 4 tahun Imam Al-Ghazali mengajar di Universiti Nizamiyah, Imam Al-Ghazali mengambil keputusan untuk berhenti dan berhijrah ke Damsyik, Syria untuk beruzlah, iaitu maksudnya untuk bersendirian. Okey, selepas bertahun-tahun dia berhijrah, akhirnya dia kembali ke Baghdad untuk mengajar semula di Universiti Nizamiyah. Okey, itu saja daripada saya perkongsian tentang biografi Imam Al-Ghazali. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian seterusnya. Saya serahkan kepada kawan saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Syahriza, nombor kad matrik I19103-793. Okay, saya akan meneruskan karya pertanyaan iaitu karya-karya Imam Al-Ghazali, itu perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Okay, Imam Al-Ghazali ni adalah tokoh pemikir agama dan reformis dalam sejarah dunia. Okay, beliau mempelajari ilmu usuluddin dan fiqh syafi'i daripada Syekh Ahmad ibnu Muhammad Al-Razakani, dan beliau berguru dengan Imam Abu Naf Al-Ismail dan menulis buku At-Taliqat. Seterusnya, karya Imam Al-Ghazali mencapai sejumlah 300 buah dan hampir keseluruhan kitabnya berkisah tentang persoalan agama. Okey, beliau mula mengarang berumur 35 tahun sehingga akhir hayatnya, iaitu selama 30 tahun. Okey, beliau mengarang setiap hari lebih kurang 4 muka surat dan hanya tinggal 65 buah sahaja, dan ditambah 23 yang berbentuk pamflet dan 4 brosur diakibatkan daripada pemerintahan Tata Mongol yang telah membakar dan menghapuskan selebihnya kitab-kitab selebihnya. Seterusnya kita beralih kepada kitab-kitab tu yang mempunyai lima cabang, iaitu bidang falsafah, bidang pembangunan agama dan akhlak, bidang politik kenegaraan, bidang politik pemerintahan dan bidang usul dan akidah. Okay, korang boleh tengok kitab dia, saya tulis kat sini. Dekat slide tu korang boleh tengok ada banyak kitab. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Asjad bin Abdullah, nombor I1933701, ingin menyambung perbatangan pada hari ini di bawah tajuk pendirian Imam Al-Ghazali dalam berhujah. Berdasarkan kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, terdapat 3 kaedah utama yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam penghujahan beliau. Ini yang pertama dan yang kedua adalah bertujuan untuk membuktikan bahawa pendirian kita adalah benar, penggal kita adalah benar kepada pihak lawan. Dan yang kaedah yang ketiga adalah untuk bertujuan untuk menyatakan bahawa
pegangan dan fakta ataupun kaedah yang digunakan oleh pihak lawan atau pihak pencabar adalah salah, dan kita ingin buktikan bahawa dia adalah salah. So, bercakap soal berhujah, ia ia sangat berkait rapat antara penerimaan ataupun penolakan fakta yang diberikan oleh pihak individu lain. Okey, Imam Al-Ghazali telah menyatakan 6 asas penting dalam penerimaan fakta, dalam pembenaran fakta. Okey, yang pertama ada al-hissiyah, iaitu berdasarkan panca indera. Yang kedua adalah al-akal, iaitu berdasarkan akal. Yang ketiga adalah mutawatir, berdasarkan bilangan yang memungkinkan tidak boleh berlaku penipuan. Yang seterusnya adalah fakta yang disabitkan daripada asas di atas. Yang kelima adalah as-sam'iyat, iaitu berdasarkan sumber syarak. Yang keenam adalah fakta yang terima benar oleh pihak lawan. Hal ini, keenam asas ini adalah untuk membuktikan atau untuk membenarkan suatu fakta itu. Ini adalah 6 asas penting dalam pembenaran fakta ataupun penghujahan. Terima kasih, saya akan sambungkan kepada pembentang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasif Naufal bin Ibrahim Siddiqi, nombor matrik I1910347. InsyaAllah kita sambung kepada perbincangan kita. Okey, pada bahagian saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan sumbangan Imam Al-Ghazali, khususnya dalam bidang falsafah. Okey, berdasarkan kajian saya, terdapat 4 sumbangan beliau dalam bidang falsafah ini. Iaitu yang pertamanya menyelamatkan umat Islam daripada pengaruh falsafah Yunani. Yang keduanya hasil karya beliau, iaitu dalam bidang falsafah. Dan yang ketiganya mengklasifikasikan ilmu falsafah. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, iaitu memurnikan umat Islam terhadap ilmu falsafah. Kita bagi sumbangan Imam Ghazali yang pertama, iaitu memurnikan umat Islam daripada fahaman ataupun falsafah Yunani. Kat sini zaman ataupun dunia falsafah mula menggoncang akidah umat Islam. Kerana apa? Kerana pada zaman tersebut falsafah menguasai ataupun mempengaruhi umat Islam. Jadi di sini peranan yang penting atau peranan yang besar bagi Imam Ghazali untuk menyelamatkan umat Islam daripada terus dipengaruhi oleh falsafah atau pemahaman yang sungsang ini. Jadi Imam Ghazali datang untuk membersihkan akidah umat Islam dari terus diwarnai oleh fahaman yang sungsang. Kita kepada sumbangan yang kedua, iaitu berkaitan sumbangan beliau melalui karya beliau sendiri. Antara kitab yang popular antaranya ialah kitab Maqasid Falasifah, iaitu berkaitan dengan teori ilmu falsafah, dan kitab ini membincangkan teori falsafah itu, membincangkan bagaimana falsafah itu terjadi ataupun bagaimana munculnya falsafah. Dan yang keduanya antara kitab popular juga, iaitu kitab Tahaffuz Al-Falasifah, yang membincangkan berkaitan penyelewenggan falsafah barat dari sudut fizik dan metafizik, dan dari sudut fizik metafizik ni dari sudut Islam. Okay, ada juga yang kitab paling popular dan masih dirujuk pada zaman sekarang ini, iaitu kitab Ihya Ulumuddin yang berkaitan dengan falsafah, iaitu mengklasifikasikan ilmu falsafah ini. Individu Imam Al-Ghazali ini merupakan individu yang pertama menyusun semula ilmu falsafah ini kepada 6 bahagian. Okay, antaranya dalam mantik, dalam ketuhanan, akhlaknya, dan banyak lagi. Okay, jadi kita pergi kepada terakhir sekali, yang keempat, iaitu sumbangan beliau ini memurnikan fahaman umat Islam terhadap ilmu falsafah. Kerana apa? Kerana contohnya seperti golongan Asy'ariyah yang menyebut bahawa akal boleh menentukan ataupun boleh mengenali Allah, dan akal tidak boleh menentukan baik dan buruk. Kat sini Imam Ghazali menegah ataupun menolak hujah ini. Kerana apa? Kerana pemikiran seperti ini tidak bertunjangkan ataupun tidak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Imam Ghazali menolak sekuat-kuatnya pendapat ini dalam kitab, melalui karyanya dalam kitab Al-Tahaffuz Al-Falasifah. Apa yang saya dapat simpulkan daripada kajian ini, yang pertama, kajian ini telah memberi beberapa
pengajaran dan pengalaman yang sangat berguna untuk pelajar terutamanya. Yang kita tahu yang seperti yang kita tahu, kemampuan Imam Al-Ghazali memanfaatkan ilmu-ilmu yang diperolehi daripada tokoh-tokoh ulama serta kebijaksanaan beliau berhujah dengan mengemukakan pandangan-pandangan yang benar menyebabkan beliau dikagumi seluruh dunia. Bukan itu sahaja, Imam Al-Ghazali juga berjaya mempertahankan kemuliaan agama Islam sekaligus mengelakkan amalan-amalan mengagung-agungkan falsafah Yunani tanpa menyedari tentangan dengan akidah Islam. Itu sahaja perbincangan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.